Oi, pergi mana? Apa ni YB? Ya, kejap abang, kejap Awi, kejap lagi sayang. Sayang. Saya nak minta tolong ni. Tolong apa? Saya pergi hospital, naik Grab susah lah. Sebab kena bayar duit banyak kan. Grab ambil RM8. 10 pergi, 10 balik. Habis saya setiap minggu nak kena pergi hospital. Asal tiap minggu kena pergi hospital? Saya kena kalang kepala. Ya ke? Kena kalang kepala. Habis pergi tidur hospital? Tidur hospital, lepas tu besok balik. Dia current buat macam mana? Dia bius, lepas tu dia letak sampah-sampah tu, lepas tu dah. Ayah, saya ada terima komen saya menggunakan no. Saya tak tahulah saya nak menganggap saya menggunakan no. Yes, saya berkongsi. Saya berkongsi ceritanya bahawa ada wujudnya manusia macam ni. Ya. Rosaknya kerana cinta. Berhutang. Dan kita dah bawa bukti yang nyata bagaimana bos dia pun menzahirkan bahawa dia pekerja yang bagus. Akhirnya kerana terlalu mempercayai orang, dia rosak, menanggung hutang, beban dan menerima tekanan kehidupan yang sangat besar. Dan hari ini dia nak jalan, dia memilih untuk baik. Jadi sikit sebanyak ada orang selesa, ada orang tak selesa, itu saya akur. Dan saya pun bukan siapa yang boleh menunaikan segala-galanya. Saya pun ada limitation. Cuma saya usahakan sebaik mungkin untuk tidak kecewakan sesiapa. Dan dalam masa yang sama saya letakkan sempadan juga. Sebab saya tak nak kerana kita terlalu memanjakan akan menyebabkan satu benda yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Bertemu kita sekali lagi dalam eksklusif bersama Syaril. Apa khabar penonton di Sarawak ni? Dan apa khabar anda semua? Malam ini tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat berbangga kerana kita dapat membawa ataupun bukan membawalah saya ke pejabat seorang wakil rakyat yang sangat proaktif dan mempunyai pengikut yang ramai di media sosial. Dengan jumlah pengikut lebih 700,000 orang di TikTok dengan like lebih 13 juta tak silap saya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita bersama the one and only Ahli Dewan Undangan Negeri Duyung yang juga Timbalan Exco Kerajaan Negeri Melaka, iaitu Datuk Muhammad Nur Helmi bin Abdul Halim. Kena tengok dulu bagi nama penuh. Datuk Nur Helmi. Tok, terima kasih kerana sudi menerima kunjungan kami. Terima kasih kepada Tuan Syaril. Sudi no datang ke tempat saya ni. Kenapa saya datang ke sini tu? Kerana kita mendapat banyak permintaan daripada penonton di luar sana yang ingin mengenali lebih dekat YB Duyung kita ni. Kalau tuan-tuan tengok di media sosial, especially TikTok, kita nampak banyak video-video menarik. Satu orang kata pendekatan baru. Sebelum ni tak sangatlah betul, wakil-wakil rakyat yang menggunakan platform media sosial ni. Sekurang-kurangnya ini membuktikan bahawa kita ada pelbagai pendekatan untuk mendekati pengundi-pengundi kita. Baik, mungkin soalan pertama YB, tak kenal maka tak cinta. Saya difahamkan sejak YB mula bergelar wakil rakyat since 2021. Bulan 11. Apabila berjaya memenangi kursi N21 N21 dengan majoriti 200 undi. Very tough fight, menewaskan 6 calon ketika itu. Betul? 5 calon ketika itu. Dan nampaknya orang Duyung membuat pilihan yang tepat sekali. Jadi mungkin boleh share dengan kami background Datuk. Saya terima kasih pertamanya, terima kasih lagi sekali lah kepada Tuan Syaril dan pasukan kerana dapat hadir ke tempat saya ni di Kompleks Diapurun Duyung. Jadi tadilah berbalik kepada cenangan pada 2021 tu, bila mana saya diberi amanah oleh parti untuk mewakili parti dalam pilihan raya negeri yang lepas. Saya bertanding atas tiket Barisan Nasional dan mendapat kelebihan 200 undi dengan pencabar yang kedua lah. Jadi bermulalah situ mandat saya untuk mentadbir Duyung. Jadi bila cerita tentang pengalaman saya bukan dalam mainstream politik pada awalnya. Saya bermula di politik secara
ekstrimnya tu pada 2018 bila mana Barisan Nasional kalah dalam pilihan raya. Waktu tu baru saya mula menawarkan untuk di peringkat bahagian. Okay. Dan platform pertama saya di peringkat bahagian adalah bila mana saya menawarkan diri untuk bertanding sebagai ketua pemuda. Dan waktu tu saya pun bertanding juga tu dalam keadaan UMNO kalah pun kami bertanding. Okay. Saya mendapat kelebihan 2 undi saja Okay. dalam pemilihan pemuda UMNO bahagian Kota Melaka. Okay. Jadi saya terus berbakti untuk parti sehinggalah menerima amanah untuk jadi calon. Jadi seperti yang saya maklum ramai lah tahu, profession saya sebelum ni adalah sebagai seorang kontraktor pipe air secara utama dan memang background saya adalah bidang kejuruteraan. Jadi sikit sebanyak apa yang ada ni, pengalaman yang ada, ilmu yang ada ni banyak membantu saya untuk kembalikan balik dalam bentuk perkhidmatan kepada masyarakat. Pernah tak YB terfikir suatu hari nanti YB akan bergelar YB? Ataupun memang cita-cita daripada masuk politik dulu, one day aku mesti jadi wakil rakyat? Kalau kata bercita-cita dulu jadi wakil rakyat tu, mungkin saya dah memilih untuk berkhidmat dalam parti secara macam mana nak cakap secara ekstrim tu macam kasar sangat. Bermakna secara full time-nya daripada saya awal lagi. Tapi saya memilih bila mana UMNO tu telah kalah. Ketika UMNO tu di titik yang paling lemah pada waktu tu. Sebab saya rasa UMNO ni harus dipulihkan. Tambahan pula saya ni antara orang yang mendapat manfaat daripada pentadbiran UMNO tu sendiri. Saya mendirikan di UiTM. Saya banyak dibantu ketika belajar di sekolah. Sebab bapa saya meninggal ketika umur saya 4 bulan. Kemudian saya kahwin lain. Bapa tiri saya pun meninggal pada saya usia 13 tahun. So banyak jasa-jasa UMNO tu pada saya dan keluarga sebenarnya. Jadi kalau nak kata-kata saya terfikir untuk bercita-cita untuk menjadi calon ni tak pernah terfikir pun. Sehinggalah sehari sebelum penamaan tu waktu dipanggil tu lah. Betul di tahun itu pun masih lagi dalam perbincangan akhir tu saya masih lagi menyebut nama pimpinan saya yang ada lah sebagai tawaran yang lain. Cuma pada waktu tu dalam lembaga temuduga tu satu statement dia yang agak buat saya bertukar fikiran pada waktu tu, yang mana this the one and only pilihan yang ada untuk UMNO bertanding di Duyung. Jika UMNO kalah di Duyung pada pilihan raya yang lepas tu, it's no more UMNO di Duyung. Pasal kursi ini adalah kursi yang biasa tradisinya bertanding oleh MCA. So UMNO ambil. Dan sini ada satu percubaan cuba jaya. Kalau berjaya, selagi UMNO di sini menang, selagi itulah UMNO akan duduk di sini. Tapi kalau berlaku sebaliknya, waktu tu itulah kali pertama dan kali terakhir untuk UMNO dibenarkan bertanding di Duyung. Do or die mission lah ni? Ya. Pada waktu itulah saya baru bersetuju untuk menerima mandat daripada parti. Bukan mudah di saat parti YB berada dalam macam YB sebut tadi di titik yang paling lemah. Kemudian inilah pula kali pertama UMNO bertanding di kawasan ini. Dan kawasan ini juga orang kata apa mempunyai ramai. Hampir saya rasa 40% yang non-Malaysia. Betul. Ya, maknanya ketika YB menerima watikah itu, adakah terus terang adakah YB yakin YB akan menang? Kalau kata yakin menang atau tak tu, yang saya masa tu 6 penjuru. Tolak 3 lah. 3 tu sebab atas tiket. Parti yang satu tu parti yang kita faham yang tidak ada jenderanya. 2 tu adalah calon bebas. Jarang berlaku di Malaysia ni calon bebas menang. Bersama saya incumbent tu sedia ada penyandangnya adalah seorang yang bekerja. Dia serve kepada masyarakat sebelumnya. Pasti jasa dan budi dia menjadi ingatan dan kenangan. Satu orang yang lagi pula tu adalah pesuruh jaya parti ketika tu. Dan pasti juga dia punya kekuatannya sendiri kan. Saya hanya baru berusia 41 tahun pada waktu tu, baru dia bersimpuh di politik. Kalau nak kata rasa yakin tak yakin, sebersalah juga nak cakap waktu tu kan. Memang rasa ya tak ya juga. Tapi ada satu harga yang kita perlu kejar. Waktu tu kalah bukan pilihan. Kena buatlah apa saja. Tinggal saya ada sikit kelebihan yang mana memang saya sendiri daripada Duyung ni juga. Walaupun waktu tu ada satu sangat sentimen yang mengatakan Cina tetap undi Cina. Tapi kebanyakan Cina di Duyung ni, diorang tua depan mata saya dan saya pun besar depan mereka. Saya yakin saya dapat banyak juga undi-undi daripada parti bangsa-bangsa lain ni yang menyebabkan saya yang membolehkan saya dapat kelebihan 200 undi ni. Mungkin sebelum kita jadi wakil rakyat ni kita ingat kerja dia bla 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 bla. Tapi bila dia jadi wakil rakyat ni rupanya tak macam tu.
Ada tak situasi begitu, YB? Ataupun YB memang dah expect inilah bendanya kalau YB dipilih jadi wakil rakyat? Saya sebelum pilih untuk jadi wakil rakyat, saya telah diberi amanah untuk menjadi ahli majlis untuk mewakili kawasan Duyung. Okey. Jadi sikit sebanyak ianya telah dah memberi saya sikit pendedahan untuk bersedia apa yang saya nak hadapi. Dan cuma bila saya menghadapi tu, ianya bertambah je. Kalau sebelum ni harapan tu tak bersamaan kerana saya bukan orang yang pertama di sini. Tapi bila dah dipilih tu, dah menerima mandat tu, harapan tu dah jadi lain. Saya bukan lagi bekerja untuk parti, tapi saya bekerja untuk keseluruhan orang-orang Duyung ni. Dan ada benda yang nak kata saya tertekan, ya bila mana ada benda yang saya tak dapat nak buat. Saya tahu benda tu layak pada mereka. Saya tahu benda tu hak mereka, tapi saya tak boleh nak deliver. Sebabnya ada pelbagai sebab mungkin kan. Itu kadang-kadang yang menambahkan jadi tekanan. Kadang yang bukan hak dia orang minta, saya senang. Boleh, tak boleh. Saya jenis orang yang straightforward. Tapi bila memang hak mereka saya tak dapat deliver, itu jadi mengganggu sikit lah. I see. Baik, YB. Kita topik kita ini. Baru nak masuk topik. Oh, nak panas. Baru nak panas. Okay. Kenapa YB Helmi? Sebabnya kita mendapat banyak permintaan apabila ramai tertarik dengan bagaimana YB menggunakan menggunakan platform media sosial untuk menunjukkan kerja-kerja ataupun kerja-kerja yang YB jalankan. Saya tanya dia nak mengisi Tanya tarikh tutup ni bila? 2024 tahun bulan 8. Dah 7 kan dia sudah kan? Dia habis bulan 8. Dia bukan mati, dia habis bulan 8. Bulan 6, bulan 7 dah boleh. Datang sini. Datang sini. Susah. Susah nak. Pak Cik ni kaki tu tak apa. Susah saya senang kan. Macam mana? Minta tolong. Makcik ada WhatsApp? Tak ada. Telefon dia. Telefon ada. 06. Telefon rumah. Telefon yang set. Mak Cik tak pakai. Makcik kerti baca? Tanya betul-betul ni makcik, boleh baca? Kalau besar-besar boleh lah. Kalau ni boleh baca? Mata kelabu. Mana? YB. Ni. YB. Ni. Ni saya. Makcik nak tolong Apa makcik. lagi? Ya Allah. Baru ketemu. Alhamdulillah syukur. Cik ingat tadi ni siapa? Aaron Aziz. Jalan lah, apa lagi mau tunggu? Bagi sini tak ikut datang lagi berkuah lah. Kita tak kenal Cik Helmi. Mak kata. Mak tua cik. Satu Malaysia kenal saya, makcik pengundi tak kenal saya. Berat saya ni. Betul, demi Allah makcik tak kenal. Diorang cakap tapi makcik tak kenal. Yang mana satu Cik Helmi. Tapi handsome tak? Handsome. Boy. 15 saya bulan 6. 15 bulan 6 makcik telefon orang nak Telefon saya. Ingatkan saya balik. Boleh. Saya ni girlfriend banyak cik. Sana sini, sana sini. Makcik pun buat Ni friend dah nak masukkan makcik lah senarai dah tak tahu nombor apa. Nanti ingatkan saya. Bulan 6 ni Bulan 6. Nanti saya suruh pegawai saya datang. InsyaAllah. Dia datang dia buat kat rumah cik. Bagaimana terdetik untuk menggunakan benda ni? Sedangkan ada banyak juga wakil rakyat tapi mereka tidak menggunakan sepenuhnya ini. Jadi YB pula menggunakan pendekatan ini. Saya bukanlah sahabat-sahabat wakil rakyat saya lain tak menggunakan. Tapi mungkin pendekatan tu dia orang guna je kat media sosial ada. Masing-masing setiap daripada kami semua ada media sosial masing-masing. Ada Facebooknya, ada TikToknya. Mungkin pendekatan dalam penggunaan tu juga. Ya. Saya daripada awal dulu memang Facebook tu saya sendiri yang tulis. Jadi saya biasa tulis daripada hati. Dan dengan niat saya nak menyampaikan apa yang berlaku pada hari ini. Apa yang sepatutnya. Dan kenapa jadi begini? Pada perkongsian kan. Lepas tu saya bila kita faham naratif politik tu dah berubah dalam pendekatan media sosial ni daripada Facebook tu, TikTok tu menjadi pilihan. Saya cuba ke arah TikTok. Masalah saya tidak ada orang yang mampu buat TikTok tu. Dan saya tak ada background. TikTok ni nak editing semua kan. Jadi, saya ada satu lebihan staff. Sebab sebelum saya menjadi wakil rakyat, saya ada kontrak dengan satu agensi kerajaan lah. Tapi bila mana saya jadi wakil rakyat, saya terpaksa pulangkan kontrak tu. Sebab ada sangat konflik of interest tu tinggi. Bila saya pulangkan, saya ada lebihan staff ni. Staff ni jadi diploma kejuruteraan awam. Oh, okey. Saya cakap saya tak ada option lah. Sama ada, kalau nak bersama saya, belajarlah buat TikTok. Dia belajar, dia yang buat dan dia membantu. Dan setengah isu yang rakyat yang dibawa oleh saya tu telah mendapat perhatian sehingga menjadi batu lonjakan media sosial saya di public.
Bukanlah kata saya lebih kepada orang lain, tinggal kebetulan isu yang timbul tu adalah isu rakyat yang ketika tu banyak menyeksa rakyat lah, senang cakap kan. Isu perut mereka, bagaimana masalah harga barang, isu keselamatan mereka dengan pelarian Rohingya ni. Isu-isu tu yang menaikkan nama saya secara tiba-tiba. Dan selebihnya, saya pun macam orang lain juga. Orang lain pun bekerja juga. Tinggal turning point mereka di media sosial tu belum nampak lagi. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita rehat sebentar dan kita akan kembali selepas ini. Baik, kita kembali semula dengan YB Datuk Muhammad Nur Helmi bin Abdul Halim, iaitu Timbalan Exco Kerajaan Negeri dan juga Adun Ahli Dewan Undangan Negeri N21 Duyung. Baik, YB, kalau kita tengok antara platform-platform media sosial tu, yang paling mendapat sambutan adalah melalui TikTok lah rasanya. Agaknya permulaan tu saya difahamkan bermula dengan isu-isu pendatang tanpa izin. Betul. Boleh YB huraikan masa mula-mula buat tu lebih fokus pada mana? TikTok yang asal adalah di dalam sidang DUN. Sidang DUN, okey. Ketika tu saya mengutarakan 3 perkara. 3 perkaranya adalah tentang satu, pasal masalah Rohingya ni. Nombor 2 ni adalah tentang masalah harga barang. Okey. Nombor 3 ni adalah tentang peluang pekerjaan kita ni. Okey. Jadi, masa saya nak buat TikTok ni, persoalan yang pertama apa yang saya nak? Jadi saya memilih untuk mengajar. Kan, mengajar ni dia ada 2. Satu, mengajar ni mendidik, menyampaikan ilmu. Tapi ada satu lagi, mengajar bagi ajar kau ni supaya kau sedar. Jangan buat lagi. Jadi tu yang ada TikTok tu, dia ada 2 version. Okey. Dan dalam saya berkongsi ilmu, mengajar ilmu tadi, saya mengajar yang keras. Supaya benda ni jangan berlaku lagi. Dan mengajar yang keras ni datangnya bila mana kita mengajar lembut ni berkali-kali tak jalan. Itu yang datang yang keras tu. Okey. Jadi, iyalah saya faham menimbulkan persepsi yang pelbagai. Tapi, last kali saya nak putusan akhir, tindakan. Kadang-kadang bila tak buat macam ni, tak jalan. Kadang-kadang buat macam ni, orang tak tahu. Bila saya dah buat macam ni, saya tengok impact yang berlaku adalah yang mana daripada positif side-nya, orang dah mula tahu apa yang sepatutnya. Tak payahlah sehingga seremeh-remeh perkara pun, macam contohnya potong rumput pun orang dah tahu lah. Tinggi mana pun patutnya rumput ni dipotong. Berapa kekerapan dia perlu. Sampai tahap tu lah kita dah educate orang. Jadi orang dah tak tertanya-tanya lagi. Ada tak tertanya satu, tak saling tuduh-menudung, mengatakan orang ni tak buat kerja, tidak ada pantauan. Sebab bila kita dah berkongsi. Dan maklumat yang kita sampaikan juga, mereka dah tahu hak-hak mereka, bila mana mereka susah. Kat mana mereka boleh mohon. Macam mana proses permohonan, minta turapan, apa yang perlu ada. Kalau minta buat polis longkang, apa yang nak kena dibuat. Kita mengajar dalam bentuk mendidik. Yang kita boleh mengajar dalam bentuk kita memberi ketegasan ni. Dia ada impact negatif juga. Mana tu menimbulkan kebencian masyarakat. Menimbulkan ketidakselesaan orang yang kita ajar tu. Tapi pada saya, apa yang akan berlaku akhirnya? Result saya dapat tak? Dapat tak apa yang sepatutnya dapat? Itu harga yang saya perlu bayar. Saya kena terima. Sebab saya nakkan result tu. Mungkin kali pertama menjadi kebencian. Kali kedua mereka dah berjaga-jaga. Kali ketiga mereka dah buat apa yang sepatutnya. Okeylah, dah buat. Saya apa lagi nak marah-marah? Apa lagi saya nak mengajar? Jadi saya meneruskan je lah kehidupan. Datangnya pula watak-watak baru dalam hidup saya. Datangnya anti darling, anti gigi, whatsoever semua kan. Semua rakyat-rakyat Duyung yang bersama dengan saya pada hari ni. Itu je sebenarnya. Datuk, bila buat TikTok ni, adakah dia berlaku secara impromptu, spontan, ataupun memang dah ada orang kata storyboard sebelum record tu? Orang nak tahu juga tu? Tak ada, kita tak pernah merancang. Tak pernah plan lah. Semua benda accidental lah. Memang kebetulan. Ada satu kali video yang saya pergi tengok ke rumah yang pendatang asing, ada 3-4
30 orang lebih, 42 orang tu. Kalau saya tahu dalam rumah tu ada 42 orang, saya tak pergi. Okey. Kan? Ha. 42 orang yang datang 3 orang, mana mungkin kita boleh menang kalau jadi apa-apa pun. Ya. Pasal tak tahulah tu yang tu. Itulah contoh yang mengatakan takkanlah kami nak rakam benda-benda tu. Takkanlah nak saya suruh aunty tu cakap masalah gigi dia kepada saya kan. Ya. Kalau saya dengan tuan ni mungkin kita boleh scripted. Tapi dengan orang tua ni kita nak scripted macam mana? Tinggal yang menguruskan media sosial saya ni dia kena packer je lah. Menunggu rakam, nasib lah. Ada masa jadi, ada masa tak jadi. Betul. Dan macam tu lah. Tak ada, kita tak pernah planted pun. Kita tak pernah merancang kecuali benda tu memang kita dalam bentuk bertujuan. Bertujuan maksudnya bila saya cakap sorang-sorang, tanpa perbualan, itu mana memang kita nak sampaikan dan memang mostly scripted. Tapi bila melibatkan perbualan, takkanlah nak tiba-tiba nak marah, takkanlah tiba-tiba nak nasol, kan? Bukan plan. Bukan drama lah. Bukan drama, bukan propa. Ini benda yang betul-betul. Dalam banyak-banyak video klip yang dimuat naik dalam YouTube, apa yang orang kata apa situasi yang paling YB tak dapat lupa lah dalam bila episod tu lah yang betul-betul meninggalkan kesan dalam diri YB? Banyak. Dan bila saya bersama orang-orang yang bukanlah kita tolong, orang yang saya berkhidmat. Banyak yang bila mana kita dapat feedback. Macam ada satu tu yang mana suaminya meninggal kemalangan, anak ketika tu baru sebulan. Saya tahu apa dia rasa waktu tu. Dan bila mana agensi-agensi pun mendapat memberi sumbangan dengan segera, dia kelegaan. Kelegaan kita rasa faham dia selesai. Assalamualaikum. Oh, ni yang suami yang meninggal ni. Ni? Malam hari ni. Jangan kat atas. Ni berapa bulan? Dalam hari lagi. Oh, masa suami meninggal tengah pregnant. Oh, masa minggu lepas. Besok seminggu. Masa suami meninggal saya baru 27 hari dia 8 tahun. Allah Akbar. Okeylah, ni bersama saya daripada kebajikan Maim. Mana Soso? Jemput masuk. Soso pun ada. Kita selesaikan satu kali lah. Kita orang ni tahu daripada cikgu sekolah SFI. Cikgu, kita orang tahu daripada cikgu, beritahu cikgu, cikgu beritahu kita orang. Macam dari segi Maim ni, kita tengoklah kat lain sekolah ni kan. Yang segera boleh tak? Yang segera. Susu ni. Tolong tu. Yang yang bulanan lah yang minta segera ni. Sebab antara 3 ni yang boleh segera ni kau orang Maim ni. JDM. Apa yang boleh? Tak boleh bantu segera dengan kebulanan. Okey, tolong kan. Mana Soso ni tuan akan communicate, akan uruskan dengan majikan. Cubalah cik. Pegawai-pegawai yang datang ni semua pun pegawai ni. Semalam pun dia orang dah hantar JPKK dah hantar pampers kan dengan susu anak kan. Dah hantar semalam. Sebab dah biar saya. Sebab saya dah fikir nanti macam-macam kena buat, kena bincang dan begini sana. Ini dah semua datang segera macam saya senang lah. Dah settle untuk saya. Macam no kan, menjadi sebutan ramai hari kan. Kalau dia terus sakit, saya semua sakit juga ni. Kan? Sebab setiap kali dia sakit, polis akan telefon minta tolong selesaikan masalah dia. Setiap kali dia mengamuk, orang akan minta telefon saya, minta tolong pujuk dia. Jadi, tu cakap kalau dia sakit dengan saya pun sakit. Saya tak boleh tinggalkan dia sebab macam mana pun dia pengundi duyung. Dan dia pun tinggal dalam duyung. Tapi bila hari ni dia baik, dia dapat uruskan diri dia, saya pun senang. Oi, pergi mana? Apa ni YB? Ya, kejap abang, kejap Awi, kejap lagi sayang. Sayang. Saya nak minta tolong ni. Tolong apa? Saya pergi hospital, naik Grab susah lah. Sebab kena bayar duit banyak kan. Grab ambil berapa ringgit? 10 pergi, 10 balik. Habis saya setiap minggu nak kena pergi hospital. Asal tiap minggu kena pergi hospital? Saya kena kalang kepala. Ya ke? Kena kalang kepala. Habis pergi tidur hospital? Tidur hospital, lepas tu besok balik. Dia current buat macam mana? Dia bius, lepas tu dia letak sampah tu, lepas tu dah. Habis saya tak ada motor. Saya nak Motor tak boleh, kau tak ada lesen. Saya ada kat OKU. Saya tunjuk kat OKU, nanti orang dia fikir lepaskan saya. Ya kau? Saya banyak kali dah macam tu. Saya kata saya tak ada lesen. Cakap terang lah kan. Saya tak ada lesen. Saya naik motor ni nak pergi hospital dengan pergi masjid, pergi makan ke apa ke. Saya ingat saya nak minta tolong YB belikan motor. Setiap bulan saya bayar kat YB lah. Kalau saya nak beli
sendiri dekat kedai, saya mana ada duit. Saya dapat dibantuan, saya bayar lah kat YB sikit-sikit. Kau pergi naik Grab je lah, aku bayar naik Grab je lah. Lagi senang daripada aku belikan kau motor ni. Kan lagi pening kepala aku, orang telefon aku orang. Nak beli dengan motor. Oh. Saya ada motor senang sikit, saya pergi balik. Kau sampai penuh kau pergi kang. Memang lah, saya ngayau dulu masa tu sakit. So, YB belikan saya motor. Motor skuter saya kain pun tak apa dah. Janji. Kau nak skuter? Skuter saya tak motor lain, tak boleh bawa. Motor center tak boleh bawa. YB tolong kan? Aku usahakan tak janji tau. Alah, tolong kan YB. Kau jangan ada paksa aku, kau seorang yang boleh paksa aku datang macam ni tu lah. Kalau tak ada kau ugut aku, kau duduk kat masjid tu. Tak ada, saya memang pergi petang-petang Ha. masjid. Macam ni okey lah kau pergi masjid. Saya memang Ni kau tak pakai baju pergi masjid. Orang marah. masa sakit. Oh masa tu sakit. Ha. Ya yang type WhatsApp tu siapa kau? Saya. Saya yang type WhatsApp. Ha? Saya dulu kerja Astro lah YB. Kau kerja Astro? Ya, saya ada terima komen saya menggunakan no. Saya tak tahulah saya nak menganggap saya menggunakan no. Yes, saya berkongsi. Saya berkongsi ceritanya bahawa ada wujudnya manusia macam ni. Ya. Rosaknya kerana cinta, berhutang. Dan kita dah bawa bukti yang nyata bagaimana bos dia pun menzahirkan bahawa dia pekerja yang bagus. Ya. Akhirnya kerana terlalu mempercayai orang, dia rosak, menanggung hutang, beban dan menerima tekanan kehidupan yang sangat besar. Dan hari ini dia memilih untuk baik. Ya. Bila hari ini saya highlightkan no, dia tidak lagi jadi jarak antara dia dengan orang lain, malah dia lagi jadi selebriti. Dia orang datang dengan dia kan nak selfie, ambil gambar. Dan dia ada sikit-sikit banyak, dia ada sikit keyakinan pada diri dia sendiri untuk berubah. Dan hari ini KPDN KK buat program pun jemput dia datang. Dia jadi baik. Nanti saya pun senang, saya dah kurang satu tanggungjawab saya nak uruskan. Betul. Saya dah boleh tumpukan pada yang lain. It's part of service kita kan. Kadang benda tu saya rasa orang kata yalah, tak tahulah, mungkin juga orang kata betul juga. Saya ambil kesempatan berkongsi cerita dia nak kejar like. Saya rasa saya tak bawa no pun saya banyak like juga. Ya. Tapi mesej yang no ni sampaikan pada kita. Sebab ada momen-momen yang sebenarnya dia macam ada satu perbualan. Dia kata dia baru khatam Quran. Yang betul dia khatam. Bukan dia cakap dia cerita khatam, memang dia mengaji, dia khatam, memang kita boleh sahakan dengan imam pengurusi masjid. Ya. So yang kita ni yang sihat ni khatam tak khatam. Ya. Macam mana kan? Dia kadang-kadang dia memberi kita satu teguran kan. Yang sepatutnya kita sedar, jangan nampak seronoknya layan no macam ni, tapi nilai positif yang dia bawa tu, kehidupan dia masa silam bagaimana dia nak survive. Sebenarnya semua orang menghadapi benda yang sama. Tinggal ni nasib no ni dapat jumpa saya. Ya. Yang lain kita tak tahu lagi. Ya. Tapi at least kalau dia berjaya, kita boleh jadikan satu contoh. Contoh kehidupan yang bahawa dunia ni belum senang untuk orang seperti mereka. Ya. Itu je harapan saya. Ya. Baby, bukan senang. Ya. Bukan senang untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang wakil rakyat. Orang kata kerja ni tak ada 9 to 5 ni. Kerja ni tak ada 9 to 5, malam, siang, jalan terus. Bagaimana YB melihat kawasan yang YB wakili ni? Apa agaknya masalah utama yang terpaksa YB selesaikan? Masalah utama di Duyung. Antara masalah yang saya hadapi sebenarnya adalah masalah infrastruktur. Infrastruktur. Tapi bukan sama macam tempat lain. Saya bukan masalah infrastruktur asas. Tapi saya perlu menambah baik infrastruktur yang ada. Okey. Sebab kebanyakan masalah ini datang kerana kemajuan. Banjir di Duyung kebanyakannya kerana pertambahan taman. Ya. Banjir di Duyung, di kawasan taman ni kebanyakan juga adalah kerana tak diurus yang ada berlaku sesuatu pada waktu dulu. Okey. Tanpa menyalahkan mana-mana pihak, mungkin tindakan pada waktu tu betul pada waktu tu. Tapi impaknya pada hari ini. Okey. Dan saya mewarisi masalah-masalah ni. Dengan keadaan kita mempunyai kewangan yang terhad, saya kena bijak mencari dana, bijak cari peluang, bijak meletakkan keutamaan. Itu yang menjadi asas keutamaan saya. Ya. Daripada segi kebajikan, saya rasa saya tidak ada sangat masalah pun sebab Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun bawa naratif yang sama. Ya. Tentang kebajikan rakyat, tentang ekonominya bagaimana. Jadi apa usaha yang kita nak buat di peringkat DUN ni tak banyak sangat masalah. Cuma kita nak top up, nak tambah. Bukan tambah baik, tapi tambah untuk kesesuaian di kawasan kita. Ya. Asasnya telah dibawa oleh kepimpinan kerajaan negeri yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kita nak fill up je untuk sesuaikan daripada tempat masing-masing lah. Ya. Jadi banyak benda yang saya warisi, masalah cabaran yang saya kena sambung. Dan Alhamdulillah ada pertambahan baiknya. Kalau dulu saya hujan lebat sejam saya dah kena risau, sekarang 2 jam baru saya risau. Ya. Dan kata selesai sepenuhnya tidak.
tapi ada berubah dari sebelum ni. Kemudian dengan bantuan agensi-agensi yang ada, walaupun kekangan kewangan tu ada, tapi bantuan daripada mereka, idea daripada mereka, usaha tu sikit sebanyak menambah baik. Ya. Walaupun tak dapat selesai sepenuhnya, tak dapat selesai sepenuhnya, yang better less than never. Ya. Wabi, di Duyung ini, Wabi cakap tadi lebih kurang 68% Melayu. 68, yang lainnya bangsa-bangsa lain lah, dunia lain. Boleh dikatakan hampir 50-50 tu, walaupun 68 tu maknanya ramai lah. Maknanya jumlah Melayu ramai, jumlah bukan Melayu pun ramai. Selalu orang kata kalau tanding di kawasan sebegini, calon kalau daripada parti Melayu ni susah nak menang. Kerana dikatakan bahawa kalau kaum lain dia tetap nak pilih kaum dia juga. Macam mana YB melihat benda tu? Yalah, stigma tu sebagai pada 2018 saya percaya. Saya sangat percaya. 2019 pun saya rasa begitu, sehinggalah pilihan raya pun saya masih lagi hampir rasa begitu. Tapi bila last waktu 12 hari kempen tu, saya nampak sinar tu mungkin berbeza. Sebab bila mana yang kebanyakan warga Cina ni, orang Cina lah, bukan orang Cina ni, yang di Duyung ni adalah orang yang saya kenal waktu daripada saya umur 13 tahun. Oh, okey. Dan selalu saya cakap, dia orang ni tua depan saya. Okey. Dan saya ni besar depan dia orang. Sudah baik. Kaki. Hai, itu hari marah doktor lah? Itu hari yang ke marah doktor? Dia tak mau buka. Dia tak mau buka habis? Aku kata dah aku punya kaki sakit. Pasal apa? Sini dia balut, dia dah keras. Ada bulan dah sampai lah. No, aku kata kau tak mau buka. Kau tengok. Dia cocok simen keras. Dah lama dia keras. Dia bengkok macam ni. Ada tajam. Dia tajam. Dia cocok sini. Aku ingat dia sakit. Makan ubat. Bukan. Rupanya dia yang Simen tu cucuk. Simen cocok isi sakit. Yang kena luka cocok sakit. Ya. Tengok. Dua tempat. Baik aku buka. Tak buka mampus. Hancur. Kurus Siapa? Kurus Duduk rumah pun boleh kurus lah? Aku timbang. Biasa aku timbang 68. Itu hari timbang 50. Duduk rumah tak makan lah? Dia ubat darah tinggi ke macam mana biasa hari-hari ada. Makan ubat, bukan makan nasi. Sekarang ke sudah baik. Jangan marah-marah lagi lah. Kamu. Tuh. Apa tu? Kebajikan. Renew. Kebajikan. Siapa punya? Aku dah buat dah. Dah. Kau telefon dia lah. Siapa? Yang kebajikannya ketua tu. Itu budak tu. Yang uncle bagi dia telur tu. Yang ambil rekod kemah. Dia memang buat kebajikan. Sabri. Banyak jasa Sabri. Even sampai hari pilihan raya pun ada yang WhatsApp gambar kertas undi mereka. Untuk membuktikan yang bahawa ini Cina undi Melayu lah, dia kata. For the first time ever, dia kata, hari ni aku undi kau lah. Ya. Benda tu berlaku. Jadi walaupun yalah mungkin tak ramai yang menunjukkan, tapi satu orang tu dah boleh mewakili berapa banyak indikator yang lain-lain. Ya. Dia menzahirkan apa pada saya percaya selagi kita memberi perkhidmatan yang terbaik, kita dapat menawarkan keyakinan kepada mereka. Tak kira siapa pun mereka akan pilih. YB, antara personality, so-called personality yang menarik perhatian ramai orang adalah Noh. Okey. Noh. Boleh YB kongsikan sikit siapakah Noh ni yang sering mewarnai video-video YB yang mendapat like yang banyak ni? Saya pertama kali jumpa dia ketika datang di kawasan jalan tempat yang dia tinggal tu. Okay. Jalan tempat yang dia tinggal tu adalah kawasan yang paling ramai Rohingya di kawasan Duyung. Ya. Kan? Jadi dia ni menjadi dalam perhatian saya sebab
di kawasan tu juga ada berlaku kes cabul Oh, okey. terhadap satu anak Cina yang berusia 12 tahun. Dan mengenali bangsa mereka ni, dia orang akan buat apa saja. Okay. Ditambah pula walaupun dia ni mental ke tak mental, dia pegagadut tapi dia perempuan. Ya, ya. Jadi selalulah saya minta ke pimpinan kawasan ni pergi tanya ada kacau ke tak kan. Jadi mulalah, tak adalah rapat macam tu lah. Ya. Dia kenal saya kenal dia. Cuma nasib saya baik, dia dengar nasihat saya. Jadi kadang-kadang bila dia ke mana-mana buat perangai, puan minta tolong saya pergi pujuk dia kan. Pujuk ya. Bukanlah pujuk pun, saya suruh dia balik. Saya pun dah macam mana kan. Ya, ya. Sampai satu tahap tu, sehinggalah bila saya tengok dia datang surau, datang masjid kan. Bila dapat peluang bercerita dengan dia, kita dengar cerita, ya tak ya. Kemudian bila kita kongsikan apa yang disampaikan tu di media sosial, ramai yang private message, ada yang WhatsApp mengesahkan cerita dia. I see. Ya, sehingga kita boleh bawa bos dia dulu di Astro tu datang. Ya. Bukan kita panggil, tapi bos dia yang nak datang. Okey. Dan dia masa tu lah dia mengesahkan cerita-cerita yang ada. Kemudian datanglah macam-macam orang datang. Yang belum keluar ni power dia je ni yang keluar lagi. Dan saya pun yakin power dia ni hari-hari berdoa supaya Noh jangan sebut nama dia kan. Jadi ramailah yang menjaga, keluarga yang menjaga dia waktu di rumah asuhan pun dah keluar. Okey. Mengesahkan cerita dia. Alright. So, dan yang saya meyakinkan saya bila dia ni adalah somebody, adalah bila mana tutur kata dia dalam WhatsApp tu dia type satu-satu. Saya tanya ni kau suka type ke? Siapa type? Saya type. Tu yang timbul tu. Saya ada SPM kan. Yalah, menunjukkan sebenarnya ada benda yang kita boleh belajar. Ya. Dan ya, alhamdulillah kita dapat tunjukkan. Saya ingat orang lain nak cek motor pun susah. Saya hari ni saya ingat dah 3 orang, 4 orang dah menawarkan motor untuk Noh ni. Siap. Macam nak kenal kau ni. Ni daripada MSDC Driving School. Dia yang sponsor dengan kau ambil lesen. Boleh? Boleh. Kena-kena nanti orang kata orang tu menyamar ke scammer ke. Bukan scammer lah. MSDC. Kau ada lesen kereta dulu kan? Tapi dah mati kan? Jadi boleh buat. Ini saya sponsorkan you lesen. SNL. Kau cakap kepada budak-budak lain, malulah, Noh pun ada lesen, ada kepala pun ada lesen. Selesai, lesen dah ada kan. Jual motor pula, di Pangang. Di Pangang, tu anak. Dia nak jual motor kat kau ni. Oh, ni Pangang. Tanya dia berapa nak jual kau? Berapa nak jual? Berapa ada? Apa ada tak dibuat? Akak dia ada berapa dalam poket tu? RM20 ke tinggi? Ada 120 lebih. Asal kau gigit? Kau gigit? Abang tak minta banyak. Abang minta RM1. Boleh. Ada tak RM1? Apa je? Syaratnya. Bayar dia tadi. Kau fikiran kau dia minta RM20 kan? Kau minta banyak. Dia menggigil tau. Gigit. Abang jual ya? Abang jual ya? Bukan jual sebenarnya. Pakai simbolik aja. Abang simpan. Saya kenangan je siapa yang mengenai motor tu. Kau cari tak jaya ni? Saya kalau orang cakap. Senang hidup kau. Nak bagi motor walaupun second hand, tapi mana rezeki dia tu ada. Yang WhatsApp untuk bagi duit ni memang ada. Tapi saya memilih untuk tak terima. Sebab saya rasa hari ni Noh bukan perlukan duit. Dia perlukan support system. Dan kita ni sebenarnya nak disedarkan juga bahawa mereka ni bukan duit ni penyelesaian dia. Betul. Support system. Macam nak carikan dia kerja ni kan. Yang kena memenuhi keperluan dia yang seminggu 2 hari dia tak ada. Sebab apa? Nak pergi kara kepala. Tempat yang ada Maim. Maim okey, bagi tawaran kerja. Saya nak tunggu Maim suruhan tawaran je 1 bulan 2 ni dia akan start kerja dia ke Surau. Seminggu sehari 4 jam je. Dapatlah membantu dia, tambah pendapatan dia. Dan yang penting dia confident. Tadi macam saya cakap lah, dia baik, saya pun baik lah. Kan? YB, penerimaan masyarakat Duyung. Kalau apa tu video-video YB ni sampai orang kata viral meluas sampai ke seluruh negara. Kan? Orang Duyung sekali melihat YB macam mana bila YB buat video-video kat TikTok ni, orang Duyung sendiri macam mana? Apa dia punya ni? Pelbagai lah. Okey. Kan ada yang mana mungkin yang kena marah tu akan rasa gembira. Okey. Kan? Macam tadi cakap, ada benda yang saya tak dapat tunaikan, mana mungkin dia rasa selesa. Sebab dia tengok orang lain dapat, dia tak dapat.
Dan macam permohonan jalan. Semuanya saya proses seadilnya. Tapi keputusan akhir bukan di tangan saya. Ya. Dan bila keputusan daripada pihak agensi memilih jalan ni, saya pun tak boleh nak kata apa. Walaupun jalan ni mungkin dah lama, tapi ada justifikasi yang kita mungkin saya tak faham, mungkin saya tak jelas. Mungkin kekangan kewangan juga mempengaruhi keputusan. Jadi sikit sebanyak ada orang selesa, ada orang tak selesa, itu saya akur. Dan saya pun bukan siapa yang boleh menunaikan segala-galanya. Saya pun ada limitation. Cuma saya usahakan sebaik mungkin untuk tidak kecewakan sesiapa. Dan dalam masa yang sama, saya letakkan sempadan juga. Sebab saya tak nak kerana kita terlalu memanjakan akan menyebabkan satu benda yang lain. Contohnya, bantuan kewangan. Saya selagi boleh akan elakkan dalam bentuk tunai. Tak ada makan, kita belikan makan. Tak ada susu anak, kita belikan susu anak. Tak apalah, saya susah sikit hantar pun tak apa. Sebab kadang-kadang bila bagi tunai ni lagi cepat habis daripada susu yang dia belinya tu. Dan kita pun ada pengalaman juga. WhatsApp kita minta tolong nak beli susu anak semua, kita bagi tunai. Ada kebetulan pula selang beberapa hari tu kita serbu ke kedai judi online ni bersama pihak berkuasa, buku top up kan, top up judi online tu, tengok macam kenal dia nombor ni, check, weh 3 hari lepas tu dia ambil 50 dengan kita, rupanya dia top up kat sini 30. Itu yang jadi pegangan kepada saya, langsung dah tak ada tunai lagi. Susah saya sikit pun tak apa. Tengah malam pegawai saya kena pergi family store ke minimarket lain untuk beli susu pun tak apalah. Untuk bagi tunai tu jauh sekali lah. Jadi ada orang selesa kan, masing-masing dengan hujahan masing-masing. Jadi apa yang saya ada pilihan nak buat? Kalau saya tak buat perubahan pada hari ini, saya akan terus-menerus mewarisi kesilapan yang lama. Waimah, ketika mana saya memegang jawatan, memegang mandat, ada 2-3 daripada jawatan kuasa saya yang dilantik untuk dekat kampung meletakkan jawatan. Ketika mana orang lain tempat-tempat lain berebut-rebut, di sini ada yang meletak jawatan. Nak buat perubahan tu ada harga. Tapi saya kena buat hari ni. Kalau hari ni saya nak puaskan hati semua orang, tak jadi apa. Tahun lepas, 2 tahun yang sebelum ni, saya menumpukan persuruhan. Tahun ni saya dah ke arah ke rumah ibadat. Dan terkini baru-baru ni, saya dah meminta, bracket lah, minta kan, kurungan dia mengarahkan semua masjid-masjid dalam Duyung, ada 4 masjid ni, melaksanakan pengurusan jenazah cuma gunakan duit masjid. 3 dah buat, tinggal 1 lagi akan buat sebelum. Dan saya dah minta juga untuk membelanjakan duit semasa. Saya mencadangkan pada mereka, bulan 1 punya bulan kutipan, dah bayar apa yang sepatutnya, bulan 2 habiskan. Buatlah apa program. Kan, Waimah kalau terpaksa beli kit makanan, habiskan duit tu untuk pergi ziarah orang sakit, buatlah. Dah pula timbul satu cerita, itu YB nak suruh kita buat kerja dia lah tu. YB tak nak buat bagi bawa makan, tak nak tolong orang, dia suruh kita buat. Saya dah cakap macam mana? Dia cakap, kalau saya tak buat begini, sampai sudah nanti akan timbul cerita mengatakan susah nak dapat duit masjid, kena terpaksa pergi gereja, terpaksa pergi tempat lain. So sampai bila kita nak membetulkan benda ni? Dan setakat 10 tahun ni tak pernah lagi orang datang kepada saya ni, saya suruh dia pergi minta duit kat masjid. Jadi persepsi dan nak ubah mentaliti ni satu cabaran. Dan ada masa kita rasa kita buat benda tu betul, tapi sebenarnya mendatangkan kebencian. Tapi keputusan tu adalah keputusan yang dibuat oleh saya. Saya bertanggungjawab dengan keputusan yang saya buat, dan saya bertanggungjawab dengan keputusan saya itu. Pada tuan-tuan yang baru mengikuti siaran ini, baru mengenali YB Datuk Nur Helmi Abdul Halim ni, boleh search di TikTok. MN Helmi. MN Helmi. Di situ ada banyaklah video-video yang menceritakan tentang kehidupan harian YB, bagaimana YB menyelesaikan masalah-masalah rakyat dan sebagainya. Baik YB, kepada sempena tahun melawat Melaka 2024 ini, kita nak tahu juga di Duyung ni, kalau nak datang ni, mana tempat nak pergi YB? Kita di Duyung ni kita ada 2 tempat yang sangat sinonim kepada pelancong. Satunya adalah perkampungan Hantua dan satu lagi Perigi Hantua. Cuma malangnya perkampungan Hantua ni kita dalam proses naik taraf. Atas usaha Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka telah mendapatkan peruntukan sebanyak RM4 juta untuk menaik taraf perkampungan Hantua tu. Cuma ianya dijangka siap
selewatnya bulan 8 dan seawal bulan 6. Jadi aset pelancongan kita yang paling besar ni sekarang ni kita tak dapat nak tawarkan kepada masyarakat. Tengah-tengah dalam pembinaan. Tengah pembinaan. Satu lagi kita ada satu Perigi Hang Tuah yang dipercayai dengan pelbagai perkaranya lah. Itu antara tempat-tempat yang Perigi Hang Tuah. Yang mana ni Perigi Hang Tuah. Perigi Hang Tuah okey tak terlibat dengan apa-apa? tak ada. Boleh datang? Boleh datang. Boleh datang? Dan selain daripada di Duyung ni, keseluruhan negeri Melaka ni menawarkan pelbagai tawaran untuk dilawati. Dan kerajaan negeri juga telah berusaha pelbagai inisiatif untuk merancangkan Tahun Lawak Melaka ni di peringkat negeri. Dan yang paling hampir adalah pastinya pada 22 bulan 2 ni. Sempena pengisytiharan kemerdekaan yang akan disambut besar-besaran di Melaka. Baik. Baik, tuan-tuan dan puan, begitulah tadi interview yang sangat menarik bersama YB Datuk Nur Helmi kita. Terima kasih YB. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.